Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ashfa Uzma binti Muhammad Zubaidi. Umur saya 9 tahun. Saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Temin yang terletak di Sungai Siput, Utara Perak. Kod sekolah saya ialah ABA 4038. Hobi saya ialah membaca buku dan melukis. Manakala cita-cita saya pula ingin menjadi seorang arkitek. Di sini ingin saya kongsikan buku yang telah saya baca dan amat menarik untuk saya kongsikan kepada semua. Buku ini bertajuk 366 Kisah Rasulku Muhammad. Buku ini ditulis oleh Ustaz Muhammad Zazwar Husin. Ia diterbitkan oleh Darul Mughni Trading pada tahun 2021 yang mengandungi 192 halaman mencetak. Buku ini telah memenangi anugerah buku negara, buku kanak-kanak terbaik. Ia berharga RM39.90 untuk Semenanjung Malaysia dan RM42.90 untuk Sabah dan Sarawak. Setiap cerita yang disampaikan mempunyai sumber rujukan yang sahih di samping pengajaran berharga yang dapat dijadikan iktibar dan pedoman dalam kehidupan seharian. Intipati isi kandungan buku ini sangat menarik kerana ia menceritakan kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam bermula dari kelahiran Nabi Muhammad sehinggalah kewafatan baginda. Terdapat banyak tanda-tanda sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Antaranya ialah peristiwa Abraha dan tentera bergajahnya telah memasuki Mekah untuk memusnahkan Kaabah, tetapi dilindungi oleh Allah. Peristiwa itu dikenali sebagai Tahun Gajah. Selain itu juga adalah cahaya bersinar turun ke bumi. Buku ini juga turut menceritakan bagaimana Nabi Muhammad melalui detik kesedihan atas kehilangan insan-insan tersayang ketika ibunya Aminah meninggal dunia ketika baginda baru berusia 6 tahun. Disusuli pula dengan kematian datuknya sewaktu baginda berusia 8 tahun. Baginda sangat sedih, tetapi baginda dijaga oleh bapa saudaranya, Abu Talib. Baginda mula membantu bapa saudaranya di usia 10 tahun dan pada usia 15 tahun, baginda telah mengikut bapa saudaranya Abu Talib berdagang ke Damsyik. Baginda telah berkahwin dengan Khadijah, iaitu dari keturunan yang mulia dan terpilih. Allah telah memuji kebahagiaan mereka dengan kematian dua orang anak lelaki mereka, iaitu Qasim dan Abdullah ketika masih kecil. Nabi Muhammad SAW telah menerima wahyu pertama ketika baginda berusia 40 tahun. Permulaannya, Nabi berdakwah secara sembunyi sehinggalah Islam mula tersebar dengan ramainya para sahabat yang memeluk Islam. Tahun ke-10 kerasulan baginda, banyak dugaan dan cabaran yang dihadapi. Antaranya ialah kematian bapa saudaranya Abu Talib. Kemudian baginda dikejutkan dengan kematian isteri tersayang, iaitu Khadijah, yang merupakan tunjuk utama dalam perjuangan baginda. Bagi mengembirakan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah telah menghantar malaikat Jibril dan binatang tunggangan baginda yang bernama Buraq untuk membawa Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Malam itu dikenali sebagai malam Isra' dan Mi'raj. Pada malam tersebut, Allah telah mengurniakan Nabi salat 5 waktu sehari semalam seperti yang diwajibkan ke atas kita pada hari ini. Pengajaran daripada buku ini ialah kita perlu contohi sifat mulia Nabi Muhammad SAW kerana baginda merupakan contoh teladan terbaik. Jadikan Al-Quran dan hadis Nabi sebagai pedoman hidup kita sepanjang zaman. Di samping itu juga sifat tabah dan reda Nabi Muhammad di atas kematian insan-insan tersayang. Kita juga patut mencontohi sifat berani yang ada pada Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi serangan dan ancaman musuh terhadap baginda. Cuma pendapat saya, terdapat sedikit kekurangan yang terdapat di dalam buku ini. Kekurangannya ialah tulisan yang agak kecil dan padat. Seharusnya
dicetak dengan tulisan lebih besar sedikit. Ini bertujuan supaya menarik minat lebih ramai lagi kanak-kanak seawal usia untuk membaca sirah Nabi Muhammad SAW. Akhir sekali ingin saya katakan bahawa